adalah lebih baik kita bebaskan 10 orang yang bersalah daripada kita menghukum seorang manusia yang tidak bersalah. Nama yang Ahmad Arif Tun Arifin bin Zakaria memang tidak asing lagi dalam Badan Perundangan dan Kehakiman Negara. Malah, nama beliau juga dikenali di peringkat antarabangsa. Sikap yang ada pada diri Yang Ahmad Arif Tun ini mudah disenangi dan menjadi ikutan kepada semua. Dia ni God-fearing and God-loving person. Tun adalah seorang yang boleh berjenaka dengan kita kalau kita betul-betul mengenalinya lah. Dan dalam Tun berjenaka tu banyak pandangan-pandangan yang bernas, Berlatar belakangkan dari keluarga yang sederhana, anak ketiga daripada 4 orang adik-beradik ini telah dilahirkan pada tahun 1950 di Kampung Repek, Pasir Mas, Kelantan. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Tiang Candi pada tahun 1956. Latar belakang pendidikan Yang Ahmad Arif Tun dalam bidang undang-undang bermula apabila beliau berjaya melanjutkan pengajian di University of Sheffield, United Kingdom. Beliau kemudiannya melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana dalam undang-undang percukaian di University College of London. Pada masa yang sama, beliau turut mengikuti kursus Bar Final di Council of Legal Education. Perwatakannya daripada zaman sekolah lagi, saya nampak memang dia ni seorang yang jujur dan ikhlas. Dan saya yakin perangai kejujuran dan ikhlas inilah yang telah membawa dia merintasi segala anak tangga sampai ke kemuncak jadi ketua hakim. Penglibatan beliau dalam bidang perundangan dan kehakiman bermula apabila beliau menyertai perkhidmatan ini selepas menamatkan pengajian ijazah sarjana muda undang-undang pada tahun 1974. Di sinilah bermulanya perjalanan hidup seorang pejuang dalam mencorak hala tuju kehidupan yang penuh cabaran. Kepakaran dan kredibiliti beliau menerajui bidang kehakiman bukan sekadar dikagumi di tanah air, malah kehebatannya turut diiktiraf di peringkat antarabangsa. The way he handled the case, the way he handled counsel, the way he handled the issues in the case, very, very fair to both sides, yet firm. And in that time, the 3 days that was fixed, we completed the case. We started and completed the case. Dia telah membuat satu arahan kepada kita supaya di Mahkamah Persekutuan misalnya, kalau bersidang dalam kes-kes yang mudah itu, kita sepatutnya memberi pihak-pihak 15 minit untuk bercakap tanpa diganggu. Kalau nak tanya soalan, hanya selepas 5 minit. Dan perkara itu kita amalkan sekarang. Tarikh 12 September 2011 menjadi hari bersejarah bagi beliau apabila dilantik menyandang jawatan Ketua Hakim Negara Malaysia. Ketokohan yang ada pada Yang Ahmad Arif Tun juga telah mengangkat beliau menjadi anak Melayu pertama yang dilantik sebagai pengerusi bersama Kongres Dunia mengenai keadilan, pentadbiran dan undang-undang terhadap kelestarian alam sekitar di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Beliau juga merupakan satu-satunya wakil dari negara-negara Asia yang dilantik menjadi ahli International Advisory Council for Environmental Justice, iaitu Majlis Penasihat Antarabangsa untuk Keadilan Alam Sekitar. Sebagai pengiktirafan kepada Yang Ahmad Arif Tun di atas kepimpinannya dalam Badan Kehakiman Malaysia, The Honourable Society of Lincoln's Inn telah melantik beliau sebagai Honorary Bencher of Lincoln's Inn pada tahun 2013. Di bawah pimpinan pentadbirannya, Yang Ahmad Arif Tun telah meneruskan kelangsungan transformasi Badan Kehakiman Negara
yang melibatkan perubahan struktur, operasi, pentadbiran dan sumber mahkamah. Transformasi terbesar yang diperkenalkan adalah dengan melancarkan sistem e-kehakiman atau lebih dikenali sebagai e-court. Kejayaan sistem e-kehakiman ini telah diiktiraf di peringkat antarabangsa. Ini terbukti apabila sistem e-kehakiman ini mendapat perakuan daripada laporan Bank Dunia yang dikeluarkan pada tahun 2011 bertajuk Malaysian Court Backlog and Delay Reduction Program, a Progress Report. Menurut laporan tersebut, Bank Dunia mengiktiraf usaha yang dilakukan oleh Badan Kehakiman Malaysia dan turut mencadangkan kepada mana-mana negara yang ingin melakukan transformasi agar menjadikan Malaysia sebagai model utama dan negara contoh. Yang Amat Arif Tun mendirikan rumah tangga bersama Tuan Puan Robiah Abdul Kadir pada tahun 1975 dan telah dikurniakan 5 orang cahaya mata serta 8 orang cucu. Walaupun syarat dengan tuntutan tugas, namun tanggungjawab terhadap keluarga sentiasa diutamakan. Malahan, bagi Yang Amat Arif Tun, isteri, anak-anak dan cucu-cucu adalah kekuatan dan sumber inspirasinya. Tun dalam segi ketegasan memang amat tegas. Dari segi pendidikan, dari kecil mereka diberi panduan, tetapi dalam ketegasannya beliau amat penyayang. Beliau akan menegur, dia akan membimbing mereka. Saya bersyukur, alhamdulillah, dan dengan cucu pun Tun amat baik. Legasi kehebatan beliau dalam bidang undang-undang diteruskan oleh 2 orang anaknya. Anak sulung beliau kini beramal sebagai seorang peguam bela dan peguam cara, dan anak keempat beliau seorang pegawai kehakiman. Ayah kalau bersama keluarga agak berbeza dengan semasa dia atas bench. Sebagai seorang peguam, kadang-kadang bila saya ada peluang, saya akan duduk di Mahkamah Persekutuan untuk melihat bagaimana perwatakan ayah. Sebab kalau di rumah ayah seorang yang walaupun seorang yang tegas dengan anak-anak, tapi dengan kami dia agak rapat, senang untuk dia approach, senang dirujuk, senang ditanya soalan. Cara hidup sebagai seorang Islam itu yang paling penting bagi diri dia. Kepribadian Yang Amat Arif Tun sangat dikagumi oleh rakan taulan. Dalam ketegasan menjalankan amanah dan tanggungjawab besar, lahir sifat mudah mesra, jujur dan ikhlas dalam persahabatan yang disulami dengan ciri-ciri dan etika sebagai seorang ketua hakim negara. Dengan segala jasa dan sumbangan yang telah dicurahkan oleh Yang Amat Arif Tun Arifin, Universiti Teknologi MARA dengan bangganya menganugerahkan ijazah kehormat Doktor Undang-Undang kepada Yang Amat Arif Tun Arifin bin Zakaria.